Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okay. So, kalau tengok dekat dalam gambar ni kan, agak-agak ni video hari ni nak cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Okay. So, mesti awak dah tahu cuma cikgu nak tuliskan juga. Okay. So, hari ni kita nak belajar tentang cerita tentang sistem pencernaan ataupun Inggerisnya adalah digestive system. Okay, alright. So, biasanya kan student bila bercerita tentang digestive system ni, dia malas. Malas apa cikgu? Bukanlah cikgu cakap malas, tak baik kan cikgu ni. Okay, dia kurang gemar nak kena baca. So, di sini cikgu bantu awak untuk awak fahamkan, untuk simplify so that awak tak perlu baca dah. Awak dengar cikgu cerita, awak dah boleh tahu. Okay, right. So, first thing first, cikgu nak buat disclaimer dulu. Mungkin gambar rajah ni dia akan jadi tak accurate in terms of kenapa dia punya bahagian ni cikgu, dia macam ke kiri sangat. Badan orang ni kenapa? Okay, tapi yang pastinya yang pastinya dia kedudukan dia ni semua betul lah. Okay, alright. So, bila bercerita tentang sistem pencernaan, cikgu suka nak ingatkan student, okay, dalam sistem pencernaan, okay, dia melibatkan proses makanan. Contoh hari ni awak makan apa? Hari ni awak makan nasi. Okay, contoh awak makan nasi kan? Okay, lauk awak apa? Lauk saya cikgu siakap 3 rasa. Kecil je siakap dia kan? Macam tu. Okay, kemudian ada apa lagi? Mungkin ada air sirap. Sirap apa cikgu? Sirap Bandung lah contoh. Okay, so kisah dia adalah makanan yang awak makan, minuman yang awak minum ni, semuanya akan masuk ke dalam awak punya sistem pencernaan. Untuk apa? Untuk dicernakan. Kenapa nak cernakan? Sebab kenapa kita makan? Sebab kita nak dapatkan nutrien daripada makanan tersebut. Contoh, cikgu ambil nasi. Okay, so ingat balik, nasi ni kumpulan apa? Very good. Nasi adalah kumpulan karbo. Karbo apa cikgu? Karbohidrat. Okay, so apa fungsi karbohidrat? Fungsi karbohidrat adalah untuk bekalkan tenaga. Auto nyanyi kan? Lagu Milo tu. Okay, so karbohidrat dia adalah fungsi dia untuk membekalkan tenaga. So macam mana nak dapatkan tenaga tu? Of course lah, bayangan dia adalah contoh kan, seketul nasi macam ni. Ini adalah nasi. Dalam ni ada tenaga. Okay, so nak dapatkan tenaga kat dalam ni, nasi ni kena pecah-pecahkan dululah. Kena uraikan, baru kita dapat melalah kat dalam tu. Itu kisah dia. So that's why kita perlukan kita punya sistem pencernaan. Okay, alright. So bila cerita nak kena pecahkan benda alah ni, maka dia ada beberapa tempat untuk makanan-makanan tersebut diuraikan ataupun dicernakan. Mana tempat-tempat tersebut cikgu? Saya belajar cikgu banyak struktur dia. So cikgu bagi tahu, siap-siap So tempat pertama adalah di mulut. Okay, ini tempat pertama. Tempat kedua adalah di perut. Ini kedua. Tempat ketiga adalah di duodenum. Okay, ini tempat ketiga, duodenum. Tempat keempat adalah di usus kecil. Mana satu usus kecil cikgu? Yang ini. Ini usus kecil. Yang duduk kat tengah ni. Yang besar ni bukan. Yang besar ni usus besar. Alright. Okay. So, cikgu simplify. Jom kita zoom dekat mulut. So, cikgu suka kalau ajar student cikgu, bila cerita pencernaan, cikgu suka minta student untuk ingat 4 benda. 4 benda apa cikgu? 4 benda tersebut adalah, first kita dah cerita tentang pencernaan dekat mulut kan. So, awak kena identify apakah jenis makanan yang dicernakan di mulut. Kemudian apa benda liquid yang digunakan. Kemudian apakah enzim yang digunakan. Dan apakah dia punya nilai pH untuk makanan tersebut dicernakan di organ tersebut ataupun kawasan tersebut. So contoh dekat mulut, okay, pencernaan yang berlaku adalah pencernaan karbohidrat. Okay, alright. Dan dia melibatkan 2 jenis pencernaan.
dinamakan sebagai pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Physical digestion and also chemical digestion. Physical digestion membawa maksud kita guna gigi kita. Gigi kita untuk kunyah. Betul tak? Bila gigit makanan tu akan jadi lebih kecil. Betul? Alright, so itu dinamakan sebagai physical digestion. Chemical digestion membawa maksud ada bantuan ataupun ada tindak balas yang dilakukan oleh enzim. Maka that's why cikgu cakap bila ingat cerita tentang organ pencernaan ataupun lokasi pencernaan itu dijalankan, maka mesti kena tahu tentang jenis makanan, benda alir yang terlibat. Kenapa kena cerita benda alir? Sebab dalam benda alir tu mesti akan ada enzim juga. So automatically aku kena tahu apakah enzim yang mencernakan makanan tersebut dan kemudian pH dia. Okay, alright. So pencernaan yang berlaku di mulut adalah pencernaan bagi kumpulan karbohidrat. To be specific adalah pencernaan kanji, starch. That's why kita perlukan amylase. Yang mana starch bila dia dicernakan dia akan bertukar menjadi maltosa. Alright. So, nasi tadi awak dah makan ni kan dia akan dicernakan dekat mulut. Cikgu jap. Kan ada ikan cikgu. Macam mana dengan ikan ni? Okey. Pencernaan yang berlaku di mulut hanya berlaku ke atas karbo sahaja. Ikan dia ada dia punya next stop. Next stop dia kat mana cikgu? Next stop dia adalah di lokasi kedua, iaitu dekat perut. Okey. Alright. So cikgu bawa maksud ikan pun nanti kita masuk kat mulut macam tu, macam ni jugalah dia punya keadaan dia. Idok lah. Kan tadi kita cakap ada physical digestion, pencernaan fizikal. So basically ikan tu pun akan mengalami physical digestion. Cuma chemical digestion dia tak berlaku sebab enzim yang dirembeskan yang ada dalam air liur ni bukan enzim yang digunakan untuk cernakan protein. Remember, enzim dia bertindak secara spesifik. Okay, so contohlah kan cikgu gambarkan ni ikan yang awak makan tu. Allah, hilang cikgu punya tu. Okay, dia ada balik. Kenapa dia macam tu? Okay, sekejap. Okay, sekejap. Tak apa. Kita biarkan dia. Okay, so bayangan dia ikan macam ni kan. Macam tu lah ikan. Awak nak makan ikan ni. Okay, cikgu kopi. Kenapa dia hilang-hilang? Tak apalah. Awak follow je cikgu. Dalam kelas pun cikgu macam ni juga. Okay. Alright. So ikan tersebut dia akan sampai di perut. Ikan je ke cikgu yang nasi tadi? Nasi pun sama juga. Cuma dia sampai dekat perut. Ikan tu yang akan dicernakan. Kenapa? Sebab pencernaan di perut adalah pencernaan bagi kumpulan protein. Cuma kan yang berbezanya dekat perut ni kan dari segi benda alir. Okay. Benda alir yang dirembeskan di perut adalah dinamakan sebagai gastric juice ataupun jus gaster. Yang mana dalam jus gaster, okay, dia ada asid hidroklorik, dia ada enzim, okay, enzim nama pepsinogen merupakan enzim tak aktif. Alright, okay. Yang mana cikgu nak cakap apa? Cikgu nak cakap yang bila cakap enzim pepsinogen adalah enzim tak aktif. Maka enzim tersebut perlu diaktifkan. Siapa yang kena aktifkan dia? Yang akan aktifkan dia adalah asid hidroklorik. So selain daripada asid hidroklorik ni, dia bertanggungjawab untuk bunuh mikroorganisma yang ada dekat protein tersebut. At the same time, dia juga bertanggungjawab untuk menyediakan medium berasid dekat perut. Macam tu. Okay? Sampai situ okey ke? Susah pula kan sebab cikgu nampak awak pun. Okay. Alright. Cikgu kalau berasid maksudnya nanti perut kita terluka lah. Berat macam tu lah. Tapi ingat, hebat ciptaan Tuhan. Kan tadi cikgu cakap, dalam jus gaster tu ada 3 jenis liquid, betul tak? Ada asid hidroklorik. Okay, kemudian kita ada, apa tadi cikgu sebut? Asid hidroklorik. Kemudian kita ada enzim. And then lagi satu kita ada mucus. Okay, kita ada benda ni nama mucus. So mucus tu fungsi dia adalah untuk protect
kita punya lapisan epitelium ni supaya asid-asid tadi tu tak menghakis. Hebat kan ciptaan Tuhan? So digestion berlakulah kat tengah ni tanpa merosakkan kita punya lapisan epitelium. Okay, alright. Dan makanan tersebut dia akan turun ke bawah sampai ke pit stop yang seterusnya, iaitu kita ada usus kecil. So, usus kecil ni dia ada bahagian atas nama duodenum, kat bahagian tengah ni ada ileum. Okay? Alright. So, try untuk brainkan dulu yang cikgu cerita mulut dan juga perut. Okay, kalau perlukan cikgu untuk beri penjelasan mengenai apa yang berlaku di duodenum dan apa kaitan dengan ini dan juga ini, serta apa yang berlaku dekat usus kecil. Okay, jangan lupa komen dekat ruangan chat tu dan jangan lupa subscribe and like. Okay, alright. Cikgu tunggu awak punya respon. Okay, bye-bye semua. Sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.